Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Cabaran Memupuk Etika dan Integriti dalam Pengurusan Sumber Manusia. Tugasan ini telah disediakan oleh pelajar bernama Hafizatul Hikra binti Hamdan 276502, Nur Syabina binti Muhammad Rashid Shah 282490, Muhammad Syarul Helmi bin Muhammad Taufik 282975, Saidah binti Sa'diar 282997 dan juga Siti Aminah Amirah binti Zanuddin 283042. Tugasan ini juga disediakan untuk Profesor Madya Dr. Khaltum binti Haji Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saidah binti Sa'diar, nombor bateri 282997 akan menerangkan berkenaan pengenalan. Kejayaan sesebuah organisasi sebahagian besarnya bergantung kepada kemahiran, sikap dan tingkah laku pekerja bagi melaksanakan misi dan strategi organisasi. Pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan. Masalah yang sering berlaku dalam mengurus sumber manusia adalah sikap tidak puas hati, tukar ganti pekerja, amalan tidak bermoral dan juga sebagainya. Perubahan dalam amalan pengurusan sumber manusia boleh meningkatkan kepuasan dan pelibatan pekerja serta hasil perniagaan seperti kepuasan pelanggan, daya pengeluaran dan juga keuntungan. Membantu mengurangkan kadar tukar ganti pekerja serta kemalangan. Seterusnya, isu etika dan integriti dalam organisasi merupakan satu isu yang signifikan dalam amalan pengurusan sumber manusia di mana integriti dan etika ini merupakan alat yang digunakan oleh pengamal sumber manusia untuk mencapai matlamat dan juga sasaran organisasi. Dalam sesebuah organisasi, prestasi yang baik itu diukur melalui pekerja yang memberikan hasil dengan objektif yang baik daripada segi kualiti, kuantiti, masa yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Prestasi kerja yang baik akan meningkatkan prestasi sesebuah organisasi secara langsung dan juga menjaga imej, reputasi sesebuah organisasi terutamanya sektor awam yang menjunjung tinggi nilai etika dan integriti selaras dengan Pelan Integriti Nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizatul Hikra binti Hamdan, nombor matrik 27652 akan membentangkan berkenaan perbezaan etika dan integriti serta signifikan kepada amalan dalam pengurusan sumber manusia. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud, watak, semangat dan sikap sesuatu kumpulan manusia atau budaya. Sebagai sebuah konsep, etika boleh digambarkan sebagai satu set prinsip yang mengandungi kod tingkah laku untuk menentukan apa yang betul atau yang salah. Integriti pula membawa maksud nilai murni ataupun good value yang berasal daripada perkataan Latin iaitu integri. Menurut penulis C.S. Lewis, integriti adalah melakukan sesuatu perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihatnya. Ia merupakan nilai moral yang asas yang akan membina watak yang baik. Perbezaan bagi etika dan integriti ialah, etika boleh didefinisikan sebagai peraturan yang telah dibentuk yang membolehkan seseorang individu bekerja mengikut prinsip moral. Manakala integriti pula boleh difahami sebagai kualiti bersikap jujur dan adil. Etika lebih bersikap luaran manakala integriti adalah dalaman. Etika ialah bukan pilihan manakala integriti adalah pilihan peribadi individu itu sendiri. Etika boleh dipaksa kepada individu manakala integriti tidak boleh dipaksa kepada seseorang. Etika dan integriti memainkan peranan yang signifikan kepada amalan dalam pengurusan sumber manusia, di mana etika dan integriti penting bagi memudahkan organisasi mempengaruhi minda atau pemikiran, sikap, tingkah laku atau kelakuan dan tindakan anggota organisasi ke arah menghasilkan modal insan dan output yang berkualiti, mengelakkan daripada berlakunya kelakuan yang menyimpang atau pencanggahan kepentingan awam di samping mengekalkan imej, kredibiliti dan reputasi organisasi pentadbiran awam. Ia juga signifikan dalam membuat keputusan.
Dalam masyarakat pasca moden di mana sektor awam menghadapi cabaran yang semakin kompleks, membuatkan keputusan telah menjadi keutamaan dalam setiap organisasi dan kadang-kala ia menjadi sukar untuk membuat keputusan yang tepat pada masa yang tepat. Walau bagaimanapun, jika organisasi mempunyai piawaian etika khusus untuk membuat keputusan yang berkesan berdasarkan nilai teras kejujuran, keadilan dan integriti, perkara ini boleh membantu mengukuhkan organisasi dan membantu menguruskan tingkah laku yang beretika dalam organisasi. Peningkatan motivasi pekerja juga merupakan salah satu signifikan yang dapat dilihat daripada etika dan integriti. Motivasi pekerja adalah komponen penting dalam memacu mereka untuk memberikan prestasi terbaik dan paling kompetitif dalam sesebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aminah Amirah binti Zainuddin, nombor matrik 283042, akan membentangkan berkaitan cabaran yang dihadapi oleh pengurusan sumber manusia dalam memupuk etika dan integriti. Yang pertama ialah kepimpinan yang lemah, iaitu cabaran yang sering dihadapi dalam sesebuah organisasi dalam memupuk etika dan integriti adalah kepimpinan yang lemah. Kajian yang dijalankan oleh Gail M. McDonald mendapati bahawa sikap dan tindakan yang dirasakan oleh majikan serta pengurus kanan secara signifikan mempengaruhi keputusan pekerja yang tidak beretika. Memandangkan kesan ketara takbir sesebuah organisasi terhadap kedua-dua tingkah laku yang beretika dan tidak beretika menunjukkan bahawa peraturan boleh dilemahkan dan diperbaiki secara relatifnya disebabkan oleh sikap dan tingkah laku pemimpin dan ahli organisasi. Selain itu, pemimpin yang tidak beretika menggunakan satu set piawaian di tempat kerja sambil menggunakan set piawaian lain untuk kepentingan peribadi walaupun sistem perundangan akan mendakwa mereka yang didapati bersalah melakukan salah laku yang tidak beretika. Seterusnya ialah kelemahan praktik whistleblowing. Amalan whistleblowing adalah sebuah usaha untuk menarik perhatian orang ramai terhadap tindakan cuai, menyalahi undang-undang, tidak beretika, kesat atau berbahaya oleh seseorang individu atau sesebuah organisasi. Pemberi maklumat bertindak secara beretika dalam usaha untuk membetulkan apa yang mereka fikirkan sebagai salah laku besar, dan amalan whistleblowing ini selalunya berisiko besar secara peribadi. Antara faktor-faktor utama yang menyumbang kepada keengganan responden dalam kajian yang dilakukan, responden tidak merasakan, menyalurkan maklumat mengenai ketidakpatuhan etika dan pelanggaran integriti merupakan tanggungjawab mereka. Justru perkara ini dapat dilihat bahawa masih banyak ahli dalam sesuatu organisasi yang memberikan penekanan terhadap etika dan integriti. Contohnya seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang menekankan integriti dan etika dalam nilai bersama mereka masih tidak mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan untuk membasmi perkara-perkara yang melanggar etika dan bercanggah dengan integriti. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh pengurusan sumber manusia dalam memupuk etika dan integriti ialah kekurangan dalam pendidikan dan integriti. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa mempunyai kod etika dan mengharapkan pekerja membaca, memahami dan mengamalkannya dalam kerja seharian mereka ternyata tidak mencukupi. Jabatan Sumber Manusia berfungsi sebagai satu titik hubungan untuk semua pekerja dalam organisasi. Daripada latihan induksi hingga temuduga keluar exit interview, mereka mempunyai akses yang tidak dimiliki oleh jabatan lain, dan Jabatan Sumber Manusia boleh menjadi kritikal untuk memainkan semua peranan dalam mewujudkan budaya tempat kerja yang padu.
Cadangan untuk tindakan yang boleh diambil oleh pengamal sumber manusia apabila berhadapan dengan isu etika dan integriti. Yang pertama adalah mengetahui undang-undang dan dasar kerajaan yang berkaitan dengan etika dan integriti. Meningkatkan inisiatif pembangunan profesional yang disediakan oleh Jabatan Sumber Manusia. Kesemua dasar kerajaan ini perlu sentiasa ditekankan oleh pengamal sumber manusia di organisasi masing-masing supaya dapat dipahami dan diamalkan intipati dasar ini oleh ahli organisasi supaya setiap jentera dalam perkhidmatan mempunyai matlamat dan tujuan yang sama dalam mencapai objektif dasar-dasar ini. Yang kedua adalah pemantapan praktik whistleblowing. Peraturan dan prosedur whistleblowing hendaklah direka bentuk secara sistematik dan komprehensif serta diterangkan secara terperinci kepada semua ahli dalam organisasi. Memberi insentif kepada individu yang terlibat dalam mendedahkan salah laku dalam organisasi sebagai nilai tambah kepada mekanisme sedia ada. Seterusnya adalah pengukuhan pendidikan etika dan integriti. Organisasi mestilah kerap menganjurkan program latihan etika dan integriti supaya dapat menyediakan semua ahli organisasi dengan penjelasan dan penerangan yang terperinci tentang prinsip, kepentingan dan isu etika dan integriti dalam perkhidmatan awam. Maklumat tentang prinsip, kepentingan dan isi etika dan integriti perkhidmatan awam boleh disebarkan secara bertulis dan lisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syabina binti Muhammad Rashisha, nombor matrik 282490. Kesimpulan bagi tugasan ini ialah etika dan integriti dalam pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang signifikan dalam membantu meningkatkan produktiviti dan motivasi setiap ahli dalam organisasi, selain daripada membantu pengamal sumber manusia dalam membuat keputusan yang tepat. Akhir sekali, beberapa tindakan yang boleh diambil oleh pengamal sumber manusia dalam menangani isu etika dan integriti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton video tugasan kumpulan kami untuk subjek pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Sekian, terima kasih.